A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah Ta'ala sentiasa. Murid-murid nak dengar cerita tak? Ustazah akan ceritakan kisah teladan yang bertajuk Si Pengembala Kambing dan Harimau. Si pengembala kambing menipu orang kampung. Kononnya, kambing-kambing belaannya dibaham harimau. Tolong! Tolong! Ada harimau di sini! Kali pertama menjerit meminta tolong, orang kampung percaya dan datang membantu. Si pengembala sebaliknya ketawa melihat orang kampung tertipu. Kali kedua, si pengembala melakukan perkara yang sama. Orang kampung masih meluru datang untuk membantu. Rupanya mereka tertipu lagi. Tetapi tidak lagi untuk kali ketiga. Harimau betul-betul muncul dan membaham kambing-kambing si pengembala. Tolong! Tolong! Akan tetapi, ceritanya tidak dipedulikan sesiapa pun. Kerana orang kampung tidak mahu diperdayakan lagi. Murid-murid, kisah teladan ini memberi teladan kepada kita semua. Jangan sesekali menipu kerana sikap tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Sekali terkena, sampai bila pun orang tak akan percaya. Murid-murid tahu tak? Menipu adalah salah satu sifat orang munafik. Munafik pula orang yang memiliki sifat nifak. Apa itu nifak? Untuk mengetahui kupasannya, jom bersama-sama dengan Ustazah, iaitu Ustazah Siti Samliha binti Daud dari SK Taman Bunga Raya 2 untuk mendalami mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah yang bertajuk nifak. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 4, bolehlah merujuk muka surat 106 hingga 110. Seterusnya, ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran tajuk kita pada hari ini. Baiklah, mari kita lihat pula objektif pembelajaran agar murid-murid dapat mengenal pasti apa isi pembelajaran yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Di akhir sesi pembelajaran nanti, Ustazah harapkan murid-murid dapat menjelaskan maksud nifak, menerangkan hukum nifak berdasarkan dalil nakli serta pengertiannya, menjelaskan bahagian-bahagian nifak, menjelaskan perkara-perkara yang boleh menyebabkan nifak dan menganalisis kesan nifak dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, apakah maksud nifak? Nifak ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Macam mana tu ya? Dalam erti kata yang lain, berpura-pura sebagai orang Islam, sedangkan dalam hatinya sungguh benci kepada Islam. Maknanya, dari segi luaran atau zahir, dia solat, dia berpuasa, berzikir dan sebagainya. Tetapi hakikatnya, dalam hati dia menentang Islam dan tidak ikhlas serta istiqamah melakukan amalan. Mulut kata beriman, tetapi hatinya menolak amalan yang disyariatkan Islam. Sesungguhnya telah jelas dan nyata. Hukum nifak adalah ha, ra, alif, mim, haram. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan ancaman terhadap golongan ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Surah An-Nisa ayat 145. Maksudnya,
Sesungguhnya, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari lapisan api neraka. Murid-murid, sedangkan api di dunia pun kita tak sanggup menanggung kepanasannya, apalagi api neraka yang marak menyala. Murid-murid tahu tak? Nifak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu nifak i'tiqad dan nifak amalan. Apa itu nifak i'tiqad? Nifak i'tiqad ialah tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman. Contohnya, yang pertama, mencela dan menghina Allah Ta'ala dan Rasulnya serta para ulama. Kedua, menjadikan hukum ciptaan orang kafir sebagai sumber hukum dan memperlakuinya lebih baik daripada hukum Islam. Dan yang ketiga, tidak mahu melakukan amalan-amalan yang disyariatkan Islam seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Jelas tak murid-murid? Seterusnya, yang kedua ialah nifak amalan. Nak tahu apa itu nifak amalan dengan lebih jelas? Mari kita hayati sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik ada 3. Apabila bercakap, dia dusta. Apabila berjanji, dia mungkiri. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianati. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah murid-murid, 3 ciri nifak amalan berdasarkan hadis tersebut. Yang pertama, berdusta. Orang munafik akan sentiasa berdusta untuk nampak baik dan terselamat daripada dirinya dilihat tidak beriman. Mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu suatu kerugian. Contoh paling mudah, mengaku sudah solat sedangkan masih belum menunaikannya. Pernahkah murid-murid berdusta sedemikian? Jika ya, insaf dan bertaubatlah. Yang kedua, mungkir janji. Orang munafik akan memungkiri kata-kata yang dia sendiri janjikan. Contohnya, berjanji dengan kawan untuk sama-sama belajar jam 5 petang. Tetapi bayangnya pun tak nampak. Sudahlah mungkiri janji, kawan pun boleh terguris hati. Yang ketiga, khianati amanah. Orang munafik merupakan orang yang paling tidak boleh dipercayai kerana dia tidak akan menjaga amanah dengan baik. Sebaliknya, mengkhianati amanah tersebut. Contohnya, seorang pekerja mencuri duit syarikat untuk digunakan bagi kepentingan pribadi. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, jika kita perhatikan, ciri-ciri munafik ini banyak berlaku dalam kehidupan sekarang. Pada pandangan murid-murid, apakah faktor yang mendorong kepada berlakunya nifak? Jom kita sama-sama lengkapkan peta minda berikut. Antara faktor yang mendorong berlakunya nifak ialah: pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Contohnya, seseorang merasa malas untuk menunaikan solat, mengaji dan berzikir. Mereka mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Contohnya, seorang penjawab awam memberikan rasuah agar terlepas daripada tuduhan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah Ta'ala. Mereka beranggapan nikmat yang diperolehi adalah usaha mereka sendiri. Tidak mengucapkan Alhamdulillah kepada Ilahi. Dan yang keempat,
haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Demi mendapatkan kuasa, pangkat, wang dan harta, mereka sanggup melakukan apa sahaja sekalipun dimurkai Allah. Pernah tak murid-murid mendengar kisah Abdullah bin Ubay? Pada zaman Rasulullah SAW, beliau digelar sebagai pemimpin golongan munafik. Beliau memainkan peranan sebagai orang yang sentiasa menghina baginda SAW, mencegah perkembangan Islam dan melaga-lagakan umat Islam pada waktu itu. Walhal, beliau adalah orang yang sentiasa solat di belakang Nabi SAW. Secara diam-diam, beliau melakukan perkara yang ditegah. Oleh itu, murid-murid, marilah kita sentiasa memperbaharui iman kita bagi mengelakkan daripada wujudnya perasaan ujub, riak, agar ibadat dan tugas yang kita lakukan adalah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Murid-murid dah tahu kan, sikap munafik amat dibenci Allah Ta'ala. Sekiranya kita membiarkan sifat ini bermaharajalela, ia akan memberikan kesan buruk baik kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Untuk mengetahui apakah kesan-kesan tersebut, jom kita lakukan aktiviti berikut. Apakah kesan nifak kepada individu? Mari kita saksikan jawapannya. Sudah pasti orang munafik akan dibenci masyarakat. Akibatnya, mereka akan kehilangan rakan dan taulan. Disebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, mereka juga akan sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Seterusnya, apakah kesan nifak kepada keluarga? Jawapannya ialah hilangnya rasa kasih sayang dalam keluarga, tiada lagi sikap saling hormat-menghormati, bahkan saling membenci antara satu sama lain. Di dalam keluarga juga akan wujudnya perasaan curiga. Mari kita lihat pula apakah kesan nifak kepada masyarakat. Jawapannya ialah akan melemahkan perpaduan dan kesatuan yang akan menyebabkan masyarakat sentiasa berbalah dan bergaduh. Kemuncaknya, hilanglah nilai dan akhlak bermasyarakat. Akhir sekali, apakah kesan nifak kepada negara? Sudah pasti, jawapannya ialah akan berlaku khianat, penindasan dan kezaliman. Umat pun mundur dan lemah. Akibatnya, negara mudah dikuasai dan dijajah. Kemuncaknya, inilah agenda orang munafik. Mereka gembira melihat kehancuran negara Islam. Murid-murid, apakah yang perlu kita lakukan jika kita tidak mahu sesat dalam perjalanan? Ya, kita perlu ada arah panduan tempat yang ingin dituju. Begitu juga dalam hidup kita. Kita mesti ada panduan yang boleh memimpin kita untuk menjauhi sifat munafik. Apakah panduan tersebut? Kita mestilah tingkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala dengan berzikir, berdoa dan mentadabbur Al-Quran. Selain itu, tuntutlah ilmu agama dan beramal dengannya. Hari ini kita sudah pelajari tentang nifak kan? Jadi, murid-murid sudah pun tahu apakah ciri-ciri orang munafik? Apakah kesannya? Justru itu, ayuh kita pelihara diri kita agar tidak terjebak dengan tipu daya syaitan. Hindari sikap yang boleh membawa kemudaratan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kita perlu berfikir tentang keburukan nifak yang boleh mengundang murka Allah dan juga kemarahan manusia. Murid-murid, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, suka Ustazah bawakan satu gambaran
sebagai rumusan pembelajaran kita. Mari kita lihat gambaran ini. Nifaq seperti dosa-dosa yang lain bermula dengan satu titik kecil dan lama-lama akan berkembang jika dibiarkan. Contohnya, jika kita menipu, satu titik hitam muncul. Tambah lagi dengan dosa tidak menunaikan amanah, seperti tidak menyiapkan tugasan yang diberikan guru tanpa sebab munasabah, bising dan bermain di dalam kelas, maka bertambah lagi titik hitam kerana kita tidak amanah sebagai murid. Apabila bercakap bohong pula dengan ibu bapa contohnya, tambah lagi titik hitam. Murid-murid, inilah gambaran kita membiarkan sifat munafik bermaharajalela dalam diri kita. Akhirnya, apabila seluruh hati menjadi gelap, seseorang itu akan terjebak dalam kekufuran dan tidak mahu menerima kebenaran lagi. Na'udzubillah. Murid-murid, sebagai pengajarannya, sentiasalah kita bermuhasabah diri, berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita tahu, hukum nifaq adalah haram dan para munafik akan ditempatkan di neraka yang apinya marak menyala. Takut kan? Oleh itu, mulai hari ini, mari kita berikrar untuk menjauhi nifaq dalam kehidupan kita. Hablum minallah, hablum minan nas. Pertama, jagalah hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, jagalah hubungan sesama manusia. Baiklah, itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah doakan kita semua dijauhkan dari sifat nifaq. Sentiasa ditetapkan iman sehingga penghujung akhir hayat kita. Sehingga berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Ilal liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.